Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Insan Tuhan, membara langit biru mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa bina dunia sejahtera. Yuni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti.
dengan inayah dan rahmat-Mu kurniakan pertemuan kami ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya. Ya Munzila Rahmah, ya Fatihal Barakah. Ya Allah, pada saat ini dan detik ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami kesabaran dan yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai profesor di universiti ini dan berusaha menyumbang tenaga, idea kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik para pelajar universiti maupun masyarakat di luar sana. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amri, satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim kami dan semangat perpaduan di kalangan kami. Hindarkanlah kami daripada sifat malas, lagi lemah, tidak berdaya, lagi kurang bermaya dan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami. Seterusnya menggagalkan hasrat kami bagi melahirkan generasi yang unggul lagi bersasiah tinggi di hari-hari mendatang. Limpahilah hati kami dengan nur hidayah-Mu agar kami menjadi generasi yang mencintai agama-Mu lalu menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai bangsa lalu memelihara kehormatannya, generasi yang mencintai negara lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi khairat ummah selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Ya Allah, Antal Ghani wa nahnul fuqara. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan, hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhiruhu wa khaira a'marina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawmal qaka fih. Allahumma ghafir lana zunubana wa li ikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Irwan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita ke acara utama terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan biodata yang berusaha Profesor Dr. Cik Su Mustafa. Profesor Dr. Cik Su Mustafa adalah merupakan profesor dalam bidang komunikasi organisasi di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi. Berkelulusan ijazah sarjana muda sastra dalam bidang komunikasi dari Universiti Utara Malaysia. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang komunikasi massa dan kewartawanan dari Iowa State University Amerika Syarikat dan kemudiannya memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang komunikasi organisasi. Sebagai seorang ahli akademik, beliau banyak melakukan penyelidikan dalam bidang yang berkaitan dengan komunikasi serta menerbitkan hasil penyelidikan beliau di dalam jurnal dan buku-buku. Dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Cik Su Mustafa bagi menyampaikan syarahan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya hormati Prof. Dr. Suhaidi Hassan selaku pengerusi Majlis Profesor, rakan-rakan Exco Majlis Profesor UUM, pihak Perpustakaan Sultanah Bahiyah dan management team of Santun Profesor, rakan-rakan di SMTC yang turut hadir yang sama bidang dengan saya iaitu komunikasi dan juga semua hadirin sekalian.
Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tibalah giliran saya untuk memperkatakan sesuatu yang berkaitan dengan bidang saya yang saya praktis selama ini. Jadi saya memilih satu topik yang simple tapi saya kira sangat relevan dalam memperkatakan tentang aktiviti kita sehari-hari. Cuma saya nak betulkan sikit saja tadi dari biodata saya. Mungkin saya silap tulis. Saya adalah graduan daripada ijazah pertama saya adalah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. So, always proud of UKM. No? UKM mengutamakan bahasa Melayu kan. Jadi saya selalu proud of UKM. Tapi saya grad daripada UUM juga untuk PhD. Jadi both universiti sangat relevan lah dalam konteks hidup saya. Jadi Alhamdulillah hari ini saya boleh share lah satu benda yang kecil saja komponennya daripada bidang yang saya ceburi, iaitu bidang komunikasi. Tapi sebelum saya mula tu saya teringinlah nak tahu daripada tuan-tuan dan perempuan, sebab orang komunikasi ni dia tak boleh communication one way, dia kena two ways. Jadi kalau tidak dia tak live lah. Jadi kita tak boleh measure kefahaman orang tu. Jadi saya rasa semua orang tahu komunikasi itu apa dan boleh agak lah apa yang saya akan memperkatakan itu. Tapi secara formalnya, komunikasi ni sebagai satu bidang yang saya tak pernah pelajari pun. Dan saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun mungkin tak belajar juga kot, no? Secara formal lah. Bukan ada estimate orang lah. Tapi saya pelajari tentang komunikasi ni masa saya berusia masuk UKM, first year. Lama dulu, masa tu mungkin tuan-tuan dan perempuan tak buang lagi apa. Tahun 83. Jadi saya ditawarkan untuk salah satu bidang yang ditawarkan daripada Fakulti Sains Sosial tu ialah komunikasi. Komunikasi bahasa Inggeris sejarah. Jadi komunikasi ni apa saya pun tak tahu, tak pernah mengaji komunikasi. Yang duk mengaji pengajian am, geografi, matematik tak pernah lulus, English English dan apa, tiba-tiba dibagi bidang komunikasi. Jadi tak tahu komunikasi. Lepas tu masuklah lecture, bodoh daripada kod dia tu masuk lecture untuk faham apa dia komunikasi ni. Lepas tu rupanya komunikasi ni mengkaji orang cakap. Rupanya dia tu, orang cakap tu pun jadi satu bidang. Macam bidang tuan-tuan dan perempuan jugalah kan. Jadi, cara bercakap ni pun dia boleh jadi satu bidang ilmu yang mendalam. Jadi orang kaji daripada pelbagai aspek tentang komunikasi ni rupanya. So, daripada situlah saya start jatuh cinta pada bidang komunikasi. Tapi, malangnya final year tahun 4 dekat UKM tu, saya ditawarkan untuk buat sejarah. Saya ingat lagi disuruh buat sejarah. Saya nak bidang komunikasi. Jadi menangis saya pergi jumpa ketua jabatan situ. Dia tak bagi tukar ke bidang sejarah, ke komunikasi. Saya sengap-sengap isi juga borang tu. Alhamdulillah saya dapat. Jadi teruslah saya ceburkan diri saya dalam bidang komunikasi. Sampailah hari ini. Sebab bidang itu mengkaji tentang orang cakap lah. Jadi saya akan share semua komponen yang kecil daripada bidang saya itu, iaitu gaya komunikasi. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya communication style. Okey. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, sedar tak tentang gaya komunikasi tuan-tuan dan perempuan ni? Tak tahu no. Saya pun tak tahu gaya komunikasi saya. Kan no? Orang tengok kita tu mungkin dia boleh menilai communication style. Rupanya communication style ni pun satu bidang kecil dalam komunikasi. Cuma macam mana nak faham kita ada style tu, ialah satu, melalui bila orang bagi tahu saya, you ni cakap cepatlah cik, supaya saya nak faham. Tu communication style saya lah. Cakap cepat. Payah nak faham. Lepas tu, ataupun kita sendiri kata, bila saya bercakap, saya yang macam ni. Itu ialah perception kita terhadap kita punya communication style. Style macam mana lah. Kadang-kadang duduk, tuan-tuan boleh start memikirkan. Dan berfikirkan, how effective is your communication style tu? Sejauh manakah dia yang berkesan? Style tu. Berkesan kot, no? Selama ni 35 tahun dah mengajar, tak ada lah student hebat tak faham apa sepatah kan. Adalah juga dia faham sikit-sikit lah. Jadi mungkin berkesan. Dan dia ada implikasi terhadap style kita tu. Kita buka mulut dah ada style kita tu. Kadang-kadang kita practice the style. Macam style tu born with. Lepas kita dilahirkan tu, kita dah start dah buat practice that communication style. Dan dia tu unik from one individu to one individu yang tersendiri.
Nanti kita sebab apa dia jadi unik, dan bolehkah diperbaiki communication style kita tu? Boleh. Bolehlah melalui training dan sebagainya. Kalau lah kita alert, kita nak improve kalau kita rasa macam tak apalah, okey lah ni, tak apa aja, it's okay. Jadi tapi kita pentinglah kalau kita sedar tentang kita punya gaya kita bila kita berkomunikasi. Okey. Itulah tajuk saya, implikasi gaya komunikasi anda. So kita nak bincang implikasi gaya komunikasi kita lah, termasuklah gaya komunikasi saya yang tak kita tuan-tuan dan perempuan boleh measure, faham ke tak dengan apa yang saya akan kongsikan dalam lebih kurang sejam ini dengan tuan-tuan dan perempuan. Okey. So next. Saya nak klik tak mana tak. Oh, ni tunjuk macam mana nak move from one point to one point ni. Ni pointer bawah. Okey. So nak balik. Okey. Apa yang akan saya bincangkan dengan tuan-tuan dan perempuan pada pagi ini ialah pertama sekali kita takrifkan dulu lah, macam mana orang lain juga dia akan mentakrifkan dulu apa yang main-main nak disampaikan, iaitu komunikasi dan gaya komunikasi. Yang keduanya kita akan bincangkan tentang elemen-elemen dalam proses kita berkomunikasi dan berinteraksi ni. Dia banyak elemen sebenarnya, tapi kita pilih yang penting-penting saja. Lepas tu apa dia gaya komunikasi dan implikasi gaya komunikasi. Lepas tu kita akan simpulkan. So ni ringkas saja, relax saja. Dengan relax tu tuan-tuan dan puan-puan boleh pun, saya harap boleh faham apa yang akan saya sampaikan. Tidak ada teori-teori yang complicated yang kita nak bincangkan. Pasal apa? Cik Hafizul tanya saya, pasal apa? Saya gaya komunikasi macam ni, apa teori yang boleh describe gaya komunikasi saya? Tak payahlah. Kita faham dulu sudahlah benda-benda macam ni. Dan bila kita tengok orang communicate dengan kita tu, dia bahaya orang komunikasi ni bila tengok orang communicate dengan dia tu, dia boleh nilai lah gaya komunikasi orang tu. Okey, tak apa. Tapi dia, inilah, kita tengok, ini dia punya communication style dah. Tapi kita faham dululah untuk kawan-kawan yang dalam bidang komunikasi mungkin dia dah faham. Tapi untuk kawan-kawan yang lain tu, yang kita bagi sedikit takrifan formal lah. Apa yang dimaksud dengan komunikasi ni ya. Komunikasi ada kawan saya kata bidang dia simple je. Asap-asap je Cik Su. Asap-asap je. Asap kan asap. Dulu kan komunikasi ni melalui penggunaan asap lah. Nak sampaikan kan. Daripada satu kawasan kepada satu kawasan tu pakai asap. Jadi asap-asap je. Tapi bila dengan adanya teknologi semua ni, orang berkomunikasi macam-macam cara. So bidang tu dia jadi makin complicated dan makin sangat penting. Asap pun kita tak faham dah. Okey. Jadi komunikasi ni sebenarnya dia tu ialah proses kita memindahkan maklumat, idea apa yang kita nak sampaikan tu kepada orang lain. Dan dia menjadi sulit bila kita melakukan proses berkenaan tu di measure daripada penerima tu. Betul ke sebiji apa yang kita sampaikan ni difahami oleh orang yang terima tu. Itu yang mencabar bidang komunikasi. Bila kita tengok-tengok, akhirnya saya suruh buat warna biru sebab apa? Ni warna hijau. Dia jadi macam lain. Maknanya penyampaian kita tu ada masalah lah dalam proses kita melakukan interaksi itu. Maklumat, idea, sikap dan sebagainya tu kita nak sampaikan daripada seorang ataupun sekumpulan orang kepada seorang yang lain. So kita tak boleh nak transfer apa yang ada dalam minda kita tu, nak transfer dekat dia sebiji-sebiji. Jadi dia harus berlaku proses yang macam kita duk buat sekarang ni lah. Lepas tu ada juga orang mentakrifkan komunikasi ni sebagai proses pertukaran maklumat. Kita saling bertukar maklumat. Jadi kalau kita boleh menyampaikan dengan baik, tertakluk pula kepada orang yang berinteraksi dengan kita tu, dia bolehkah menerima dengan baik dan seterusnya menjadi penyampai kepada kita dengan baik juga. Dan dia berlaku antara individu dengan individu yang lain. Kadang-kadang dia melibatkan kumpulan macam kita kan, daripada saya kepada tuan-tuan dan perempuan dalam satu konteks kumpulan yang kecil. At the end of the day nanti di hujung siri syarahan ni, apa yang tuan-tuan dan perempuan akan ingat. Okey. So banyak dan komunikasi ni dia melibatkan semua aktiviti. Kalau orang komunikasi tu dia percaya hampir 99% daripada aktiviti yang kita lakukan itu adalah komunikasi. Even time kita tidur pun kita berkomunikasi. Sebab komunikasi ni adalah satu proses yang melibatkan takrifan ataupun persepsi oleh orang lain.
Pasal apa orang kata tidur pun, saya tak cakap apa pun. Pasal apa orang boleh takrif? Kalau kita tidur dalam dengan berdengkok ngapa tu, orang akan takrif, letihnya dia tu, nyenyaknya dia tidur. Itu kita mengkomunikasikan bahawa kita dalam keletihan without intention, tanpa intention pun. Dia berlaku dalam keadaan yang semula jadi. Jadi bagi komunikasi ni, diam pun dikatakan sebagai satu komunikasi. Even kita duduk diam, fokusnya, khusyuknya, kan, itu dipersepsikan oleh orang lain, dan orang lain tu dikatakan sebagai penerima. So banyaklah apa yang kita buat tu selalunya dia akan melibatkan orang lain mempersepsikan benda itu. Itu pun dianggap sebagai satu komunikasi. Jadi kita bangun daripada awal pagi tu sampai kita tidur balik tu, boleh dikatakan hampir keseluruhan aktiviti kita tu melibatkan komunikasi. Tapi gaya komunikasi ni lebih pada gaya lisan lah. Komunikasi lisan yang kita gunakan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ya. Okey. So itu komunikasi saya dah takrifkan maknanya komunikasi, dan dia boleh rupanya orang berinteraksi ni pun dia jadi satu bidang yang orang mengaji sampai PhD, ya. Kan? Lepas tu gaya komunikasi. Gaya komunikasi ni apa? Gaya komunikasi ni adalah cara penyampaian. Cara kita menyampaikan sesuatu. Cara tu it's a way of how you sampaikan apa yang nak disampaikan. Macam cara saya sampaikan pada tuan-tuan dan perempuan ke apa ke, cara tuan-tuan dan perempuan sampaikan mesej kepada rakan sekerja ke, sampaikan kepada kawan-kawan ke, apa. Itu adalah pilihan tuan-tuan dan perempuan lah, cara nak menyampaikan. Okey. Sama ada secara lisan maupun bukan lisan dalam situasi yang tertentu. So nanti kita akan tengok lagi apa dia elemen lisan dan elemen bukan lisan. So, apa pentingnya gaya komunikasi ni? Banyaklah kepentingannya. Salah satu daripadanya ialah dari segi manfaat hubungan. Sebab komunikasi ni dia melibatkan hubungan. Hubungan, misalnya hubungan yang kita nak create hubungan baik dengan orang lain, dia melibatkan komunikasi. Create hubungan yang tak baik dengan orang lain pun melibatkan komunikasi. Tak mau cakap lah seminggu, jadi hubungan jadi tak baik. Tak respon. Perhalian tak mesej saya tak respon. 3 hari tak respon lagi ni. Dia tunggu tak? Tunggulah. Pasal apa tak respon lah? Marah ke kat saya? Apa jadi kat dia ni? Dia jadi macam ada perkesan terhadap kita punya emosi kita. Jadi itu dia mencipta satu manfaat hubungan. Unless kita tahu dah, dia tu memang macam tu. Kalau tulis mesej kat dia 3 hari baru nak respon. Unless, kecuali kita dah faham dah dia memang style dia macam tu. Ataupun kita rasa macam, dia tu cakap kuat sangat lah, dia marah ke kat saya? Dia tu memang style dia macam tu. Kan, dia tu cakap cepat lah. Dia tak macam tu. Memang dia macam tu dah. Daripada dulu yang saya kenal dia tu, kalau cakap memang macam tu dah. Style. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu style tuan-tuan perempuan tu, gunalah ayat macam ni. Bila saya bercakap, saya apa-apa. Describe lah sendiri. Then tuan-tuan dan perempuan akan realise your communication style. Tak bagus ke communication style saya? Bukan tak bagus. Kita measure lah. Tengok selama ni bermanfaat pun, saya dapat apa yang saya nak. Maknanya dia okey lah tu. Baguslah communication style tu. Cuma academician ni dia biasalah buat benda-benda ni sebagai satu bidang untuk bantu kita manfaatkan lagi apa yang kita amalkan sehari-hari, ya. Okey. So banyaklah, semua orang ada dia punya own style yang tersendiri. Even bila kita dengan kawan-kawan kita pun kita tahu dah apa yang dia prefer, apa yang dia tak prefer. So komunikasi. Semua orang buat benda yang berkaitan dengan komunikasi. So kenapa komunikasi ni dia sangat kompleks? Walaupun dia macam kita tengok macam cakap-cakap saja, tapi dia sangat kompleks proses tu. Cuma kita sedar ataupun tak sedar. Pertama sekali ialah komunikasi ni dia melibatkan berbagai elemen. Melibatkan language, bahasa, tak mana slide saya bercampur-campur. Melibatkan bunyi, melibatkan signal. Kita fokuslah kepada satu signal saja. Melibatkan
gerak badan, penampilan, hubungan, distance, cakap penekanan, nada suara, banyak elemen yang setiap hari kita akan buat untuk dalam konteks komunikasi. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Interpretation, eye contact, banyak. Dalam satu package tu, dia main serba lengkap. Dengan apa yang Allah bagi kat kita ni, memang kita akan gunakan dia semua. Dia bermanfaat sungguh dalam komunikasi. So, komunikasi tu boleh berlaku secara lisan, menggunakan bahasa, dan boleh berlaku secara bukan lisan. Jadi kita packagekan dia untuk jadi satu gaya komunikasi yang efektif. So, apa dia pula bukan lisan? Bukan lisan ni yang bukan melibatkan bunyi lah, bukan melibatkan bahasa. Contohnya, pergerakan badan kita, pergerakan anggota kita, itu dipanggil sebagai body language. Rupanya bahasa ni pun dia ada bahasa badan. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil bahasa badan lah kan. Badan kita ni boleh ditafsirkan dan kita boleh menggunakan elemen-elemen berkaitan dengan badan tubuh kita ni untuk kita jadikan sebagai satu package berkomunikasi. Signal, papan tanda kelajuan 80 kena bawa 80 kan. Itu pun sebagai satu elemen komunikasi yang bukan lisan, yang bukan menggunakan bahasa, ataupun komunikasi-komunikasi yang berbentuk tulisan. Yang tu pun gaya komunikasi. Yang standard lah, bila kita menulis ni macam mana pula cara kita berkomunikasi. Tapi dalam konteks kerja kita dah ada pun satu format yang standard untuk kita tulis. So, kombinasi elemen-elemen ni dipanggil sebagai communication. Komunikasi. Jadi, masa saya belajar dulu ni, saya belajar lah semua tu. Language lah, simbol lah, mengaji tentang facial expression lah, bahasa lah, sintaknya lah, diction lah, apa. Itu kalau pengurusan bahasa lah, lebih pada itu. Tapi saya lebih pengurusan kepada interaksi dan sebagainya. Cara kita pronoun sesuatu, itu semua sangat-sangat penting sebagai satu style ataupun gaya komunikasi kita. Okey, lepas tu satu lagi yang antara yang penting adalah emosi kita. Kadang-kadang emosi kita pun turut mempengaruhi style cara kita berkomunikasi dengan orang lain. So, jadi kita macam tengoklah kalau kita good mood, kalau kita bad mood. Tapi dalam konteks kerja tu, sejauh mana kita membenarkan emosi kita tu mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Kalau dalam meeting pengurusi asyik-asyik bad mood je no. Bad mood dia bantai meeting tak apa juga no. Jangan dia bad mood dia bantai kita dalam meeting. Ya Allah. Itulah control lah. So, you punya communication style. I tak ada mood lah hari ni. Malah cakap tu. I tak ada mood. Tak cakap. Macam tu. Itu kita biasa tentang hubungan tentang manusia ini ya. So, ini adalah merupakan jenis-jenis komunikasi. Tapi kita akan fokus kepada verbal saja. Kita tak fokus kepada visual dan juga written. Sebab visual ni pun dia satu bidang yang tersendiri yang besar. Tambah sekarang banyaknya visual communication. Okey, verbal biasanya penggunaan kita punya aspek-aspek lisan. Contohnya kita menggunakan kita punya speaking voice. Suara kita. Suara ni dia semula jadi ke kita yang boleh pilih? Voice kita ni kita boleh pilih sendiri ke ataupun dah main dah lengkap dah? Dah package no. Kalau boleh pilih semua orang nak pilih Siti Nurhaliza punya voice kan no? Kan no? Tapi kita dah main lengkap lah. Sejak daripada day one kita dilahirkan tu dah ada dah suara kita no, kayau dah kayau kuatnya. Mak dia kata nanti ni jadi qari'ah ni kayau kuat ni ataupun jadi qari ke apa ke, tengok-tengok jadi pensyarah kan no. Jadi based on apa? Voice prediction of the voice. Suara dia tu. Penting suara kamu ni sedapnya, merdunya, tak apa wakil sekolah nyanyi lah. Kan cikgu pilih kita berdasarkan kepada kita punya semula jadi kita tu. Yang Allah bagi kita dah cukup lengkap. Dan dia mempengaruhi jugalah setiap hari kita
kita bercakap ni suara macam mana, dan kita kebolehan kita tu apa yang perlu ada pada kita tu ialah kepintaran kita untuk memilih nada-nada suara. Tone tu adalah faktor yang kita kontrol sebagai satu gaya komunikasi. Dan orang yang kompeten dalam komunikasi ni kami panggil sebagai kompeten. Kompeten ni adalah orang yang macam mahir lah kot, mahir memilih. So dia kompeten lah nak memilih nada suara yang macam mana untuk menyampaikan mesej yang bagaimana. Kalau nak pujuk orang tu selalunya kita talk lah cekah-cekah macam tu kan. Mesti pilih nada suara yang lembut. Yang tu tak apa, yang tu faktor yang kita boleh kawal. Sebab kita ada kepakaran. Nak pujuk orang, nak marah orang, nak tekah orang, tu masa yang sesuai. Jadi konteks pun merupakan satu elemen yang penting. Itu ialah elemen lisan. Elemen lisan ni kita tengok juga bila kita cakap one to one, of course kita tak cakap kuat lah. Bila kita cakap dengan ramai, kita akan cakap kuat. Bila cakap ramai pun cakap pelan-pelan macam ni. Orang kata, tak kompeten tu dia ni, tak dengar apa sepatah. Maknanya dia tak boleh menilai dalam konteks audience yang macam tu. Dia anggap macam biasa, tak sensitif. Tak boleh, tak kompeten dalam berkomunikasi. Use active listening pun style juga. Orang cakap dia tak dengar. Listening ni dia ada pasif dan aktif. Pasif tu nampak macam duk dengar, tapi sebenarnya fikiran dia duduk di lain. Itu baik mengaku siapa buat benda tu. Dalam kelas kita lah. Nampak macam bagi perhatian kat kita. Macam aktif. Kita tengok lain exam. Awak tak skor budak-budak ni. Pasif naknya. Dia duduk kaya benda lain tapi mata fake. Berapa ramai kita suka buat fake. Kita punya listening style kita bila kita dengar kita fake. Sonok bila orang suruh dengar kan, sebab kita boleh fikir benda lain. Tapi kita rugilah dalam masa yang sama kita rugi. Kita tak dapat ilmu macam tu. Tapi itu ialah kita punya image of kita punya communication style. Staff kita suka kat kita kalau kita suka mendengar dan menunjukkan empati dan memberikan perhatian. Kalau ni sambil dia duk cakap, kita duk sibuk benda lain, tak nampak, kita tak mendengar, jadi dia akan macam tak berapa happy. Cuba kita tunjukkan bahawa kita ni mendengar. Style kita lah tu. Bercakap dan mendengar. So bagi perhatian masa mendengar dan sebagainya. That is. Jangan pemilihan language, jargon word dan sebagainya, itu pun dikira sebagai satu style. Dia tu bila cakap bombastic. Kereta lima pun cakap, gunalah perkataan bombastic ni. Bombastic ni macam mana? Ada metafor semua. Bombastic. Penggunaan ayat-ayat dia tu nak describe satu benda tu. That is communication style. Yang boleh ada orang boleh terima, ada orang tak boleh nak terima kalau bombastic sangat pun. Tapi penting juga lah. So non-verbal communication, termasuklah yang saya beritahu tadi, emotion, intention, niat kita menggunakan non-verbal itu, ataupun apa-apalah jenis non-verbal yang kita sudah biasa dapati ianya adalah efektif. Okey, visual ni kita tak apa nak sentuh sangatlah. Written pun penting, tuan-tuan dan puan, especially bila kita bercakap tentang komunikasi dan media sosial. Nanti kita akan sentuhlah di bahagian akhir ni kalau ada masa, kita cakap tentang komunikasi dan media sosial juga. Sebab dia banyak melibatkan written. Tapi voice pun banyak orang guna jugalah ni written. Itu pun kompetensi juga bila berkomunikasi melalui media sosial yang orang akan nilai juga kita punya kompetensi ni. Okey, ni asas lah, bidang asas tentang komunikasi tu. Sebab komunikasi ni satu benda yang complicated. Jadi dia melibatkan satu proses lah kita yang akan melakukan satu proses yang kita sedar ataupun tak sedar. Sebab dia berlaku semua dalam diri. Jadi kita tengok satu benda tu dan kita nak sampaikan. Jadi kita melakukan satu proses yang dipanggil sebagai encode. Kita tak tahu dah kata kita buat encode ni. Kita tak akan boleh beritahu kat orang kata, jangan kacau lah saya tengah encode ni. Tak ada. Dia akan automatik Allah bagi jadi yang tu. Dia akan tak tahulah ada orang fikir slow, ada orang fikir cepat encode. Tapi dia sedang encode lah. Encode apa yang nak dia disampaikan. Macam saya tengok ini, saya encode. Ni era saya kena takrif penerima. Dia encode sendiri. Kompetensi cepat nak kita encode, melakukan proses encoding ini untuk convert kepada apa yang kami panggil sebagai message yang tuan-tuan dan perempuan sampaikan secara lisan dan bukan lisan. So dalam konteks ini saya sampaikan melalui perkataan lah.
yang kita semua sama-sama boleh faham. Jadi kita melakukan mesej. Yang ni tak apa. Yang ni selection yang kita sedar. Macam mana cara kita nak sampaikan mesej itu. Dan balik kepada orang yang nak terima mesej kita tu, dia akan buat proses yang sama tapi dipanggil sebagai decode balik. Tafsir dan terjemah. Tafsir balik. So itu dipanggil sebagai decode. Dan dia pun melakukan itu tanpa sedar juga. Sama macam kita membuat encode tadi tu. Dia menafsirkan mesej yang nak disampaikan. Dan selalunya kita kena ada kompetensi untuk sampaikan mesej tu melalui apa yang dipanggil sebagai channel. Saluran apa yang kita nak pilih nak sampaikan mesej kita tu. Tuan-tuan macam ni ke, channel kita adalah air, udara yang menyalurkan nada-nada suara kita. Tapi kadang-kadang ada juga kita pilih nak sampaikan mesej kita melalui panggilan telefon. Ada juga kita pilih melalui yang lebih sesuai, iaitu tulis surat kan, ataupun tulis WhatsApp, tulis apalah, voice ke apa. Jadi ini pun satu kompetensi untuk memilih channel mana yang kita nak cakap tentang apa yang kita nak sampaikan itu. Dipanggil sebagai channel. Jadi proses ini menjadi agak complicated bila ada banyak-banyak gangguan. Gangguan fizikal macam bunyi bising ke apa ke. Di sini dikontrol lah, tak ada bunyi apa, tak ada apa. Tapi gangguan ni boleh berupa dua bentuk. Satu yang fizikal, satu yang dalam. Yang nak kontrol tu gangguan-gangguan yang berlaku dalam diri kita tu lah. Yang kita suka banyaknya benda nak fikir dalam otak kita. Itu ialah gangguan yang bukan fizikal tapi dipanggil sebagai psychological kita. Dalam kita berkomunikasi. Macam itulah macam cikgu, student kita ke, ada banyak sangat gangguan-gangguan psychological dan sebagainya. So kalau kita orang yang faham dalam bidang komunikasi, terutamanya macam mendidik anak-anak budak-budak sekolah rendah. So kita kena faham jugalah elemen-elemen fizikal, gangguan fizikal dan juga gangguan-gangguan psychological yang berlaku. Psychological ni kita tak nampak physiological ke yang berlaku dalam diri penerima yang nak menerima apa yang kita sampaikan. So kompetensi pada sender ni ialah untuk memahami juga tentang receiver semasa proses ini berlaku. So dia, kalau kita macam bukan dalam bidang komunikasi tu, kita macam anggap komunikasi tu biasa. Biasalah kan kita cakap, kawan jawab. Tapi dia sebenarnya untuk orang komunikasi dia bukan benda yang biasa sebab dia melibatkan satu proses. Lepas tu macam mana nak measure? Tengok dia punya feedback yang diberi oleh receiver ni. Kalau arahan tugas tu, kita tengoklah betul tak kan? Arahan tugas tu sama ke yang macam kita suruh assignment student tu, dia ikut ke garis panduan yang kita bagi. Daripada situ kita nak measure. Measure ni selalunya boleh jadi cepat, boleh jadi lambat. Kalau kita measure dia lambat, misalnya masa exam, tengok-tengok tak faham pun apa yang saya ajar tentang konsep komunikasi. Lambat dah dia nak ulang, nak pergi balik. Sebab lambat, sebab 14 minggu baru kita boleh tengok. Tapi ada yang boleh kita tengok segera, macam lepas kelas terus bagi quiz. Itu ialah measurement yang segera. Macam tu juga staff kita pun. Bila kita cakap dengan dia tu, kita nak measure dia punya kefahaman tu. Faham tak apa yang saya cakap ni? Tak faham. Kalau faham, cuba ulang. Cik apa ni? Kena macam ni Dr. Ramlah. Macam ni. Betul lah tu apa yang saya kata tu. Kalau tidak, tak faham. Kita boleh measure immediate feedback. Tapi still lah, bergantunglah kepada maklumat yang nak disampaikan, cara penyampaian, noise yang berlaku dan sebagainya. Okey. So, types written communication kita senang sebab kita ada standard format surat. Tapi bayangkan kita menulis benda-benda yang lain. Surat Lalu ni jarang lah kot dalam hidup kita sehari-hari peribadi tu kita menulis surat Ada lagi ke siapa mengarang surat kepada ayahanda yang dikasihi ataupun bunda yang dirindui ke apa. Anak kita pun tak tulis kat kita macam tu dah sedih pula kadang-kadang rasanya Tanya juga anak tulis WhatsApp kita, bunda yang dikasihi, anak merasa apa-apa kan ataupun nenda ke nenda yang ni apa semua indah bahasa dulu bahasa pun satu gaya komunikasi yang di measure jugalah. Bahasa apa yang kita guna macam tu. Kalau dia tulis kat saya profesor dia yang dikasihi apa kita tak apa dia pula dah tulis macam ni. Tapi mungkin tak tahulah
Saya kalau cikgu-cikgu masih mengajar macam tu kau kalau tulis surat-surat. Siapa yang ada anak di bangku sekolah, kok duk tolong buat surat kiriman ke anak. Dulu ada tak ada? Dulu lah ada lagi ke surat kiriman yang anak-anak kita kena buat macam tu? Ada no? Apa khabar apa semua anak anda sihat apa? Orang Kedah ada orang cek sihat no? Ayah macam mana? Tu lah ni senang ringkas cakap dengan ayah. Okey, itu pun satu kompetensi jugalah, memilih penggunaan bahasa, gaya penulisan, no? Kadang-kadang kita serah kawan kita untuk tulis minit sebab dia tulis lagi bagus. Tu written communication lah. Dia memang bukan tone, tak ada tone dalam tu, tapi bold, italic dan sebagainya itu sebagai satu tone. Pemilihan font, pemilihan warna itu sebagai satu tone. Nak marah huruf besar. Janganlah tulis semua huruf besar. Even WhatsApp pun semua huruf besar. Macam people are yelling at you. Macam you tak tahu, tak ada kompetensi. Pibuh pula warna merah. Merah bukannya warna yang bagus ya. Hitam. Kalau nak highlight, bold. Kan? Italic ialah untuk yang translation dan sebagainya. Ini pun kompetensi gaya komunikasi juga lah. Semasa menulis surat ke apa ke. Itu di measure. Keep a file of writing. Ni tak apa. Tak ada masalah. Okey. Dan macam saya bagi tahu tadilah, komunikasi ni lisan dan dalam bentuk bukan lisan. Dan dia tu memang automatik dia akan serentak ketika kita bercakap. Kecuali kalau kita bercakap dengan patung lah, patung tu dia statik. Tapi kalau kita sendiri dia akan dua-dua benda tu akan ada serentak. Lisan dan bukan lisan. Tak ada lah macam saya gaya penyampaian saya ni, saya macam statik macam ni je. Tuan-tuan perempuan pun tengok saya macam patung, kekah ngantuk tengok no. Tapi dia automatik dia akan ada pergerakan tangan yang terkawal. Dalam public speaking pergerakan ni kena ada, tapi dia kena kontrol. Semua elemen tu kena kontrol. Tak dia angkat tinggi sangat, tak boleh angkat orang tengok ni kaki yang terkawal. Semualah penggunaan elemen kita tu. Tapi dua-dua ni akan datang dengan package yang kita boleh pelajari. Pilihan pakaian kita boleh pelajari, penampilan kita boleh pelajari, cara kita berinteraksi, pendengaran, semua tu kita boleh pelajari. Berapa banyak kita bercakap tapi orang akan potong-potong cakap kita. Kadang-kadang kita pun terjadi macam tu juga no. Orang tu tak ada nak habis cakap, kita dah potong. Potong cakap. Kadang-kadang Allah silap lah saya ni potong cakap tak sabar untuk mendengar. So sabar dengar. Sabarlah, mesti ada message yang staff kita nak sampaikan. Tapi kerana kita ni ada perception kat dia, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita potong dia cakap. Saya memang tahu dah awak macam ni, awak akan bagi sebab macam ni, sebab tu kita tak mendengar sampai habis. Macam tu ya komunikasi dengan anak-anak kita. Tahu dah personality ni akan jawab macam ni. Elok dia buka mulut dan cakap je, kita pun tahu dah gaya komunikasi ni. Jadi kita tak boleh lah. Kita kena sabar dah mendengar. So, semua benda-benda lisan dan bukan lisan ni kita kena aware sebagai satu elemen dalam berkomunikasi. Jadi kita sendiri tahu macam mana cara yang kita nak gunakan dengan cara yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu message yang boleh kita pilih. Okay. So next. Ini adalah elemen-elemen yang bukan lisan. So hari ni saya tak sentuhlah ni, tapi saya akan share dengan yang berkaitan dengan satu bahagian saja daripada badan kita tu, iaitu kita punya muka. Elemen-elemen yang ada pada muka. Sebab elemen ni sangat penting. Bila pertama tuan-tuan dan puan akan berinteraksi dengan orang tu, ialah tuan-tuan dan puan akan tengok muka. Di muka ni, selalunya kita tak tengoklah dekat komponen lain seperti tu. Selalunya kita akan bertentang muka, bertentang mata. Kalau tak tengok mata, macam orang kata macam tak boleh percaya kan. Jadi elemen yang ada dekat muka kita ni dia sangat-sangat penting. Sebab dia boleh buat banyak muka ni. Allah bagi semua orang ada mulut ni, mulut satu, hidung, mata ni dua, ada kening ni kan. Kening ni ada telinga, ada dagu, ada rambut kan. Jadi dia ada beberapa elemen, tapi
elemen ni sangat powerful, sangat berkuasa ketika berkomunikasi. Semua orang ada benda yang sama, kecuali lah kalau kita ada kekurangan pada ni. Tapi dia dalam design yang berbeza lah. Tak ada satu pun saya tengok kita ni yang sama. Kita ada benda yang sama tapi bentuk dia mungkin berbeza. Ada mata bulat, ada mata ini, ada mata macam ni, ada mata pun orang boleh bagi apa ni? Jenis-jenis, jenis mata. Mulut semua orang ada mulut kan? Mulut, lepas tu mulut tu dikaitkan dengan bentuk desain mulut tu dan juga senyuman terhasil daripada mulut tu. Daripada mulut kita ada mulut ni, ada macam ni, tapi senyuman dia tu. Jadi senyuman dia boleh ada banyak-banyak jenis senyuman. Lepas tu hidung kita, apa lagi? Mata kita dan sebagainya. So ini semua package yang akan datang bersama dengan kita punya communication style. Dalam bidang komunikasi kami percaya non-verbal communication cannot lie. Verbal boleh bohong. Boleh je bohong kan. Tapi kalau non-verbal dia kena konsisten. Nak berlakon tu payahlah sikit no. Kita boleh detect orang tu macam dia bohong ke apa daripada cara dia tu kan, daripada senyuman dia ke, daripada dok tak buat macam anak kita kan, dia kata dok kan. Kamu lah ni tok benda ni makan tak habis ni. Dok cik tak buat. Macam tu kan cara jawab tu. Itu adalah elemen-elemen yang ekspresi bukan lisan yang kita kena aware ketika kita berkomunikasi. Kalau kita tanya dia, betul ke cik marah kat saya ke? Dok tu awak muka cik masam. Muka masam, kita tak sedap pun muka kita masam, tapi sebenarnya kita memang betul-betul nak asal nak ini kan Tapi kita kata, orang tanya marah ke? Dok tak marah macam filem P.Ramlee lah, pak marah ke pak? Dok kan padahal pak tu marah. Jadi itu benda yang kita kena aware kata kita duk buat. Dan orang akan tahu. Tengok. Dan komunikasi kadang-kadang dia bukan intention yang saya beritahu tadi lah. Kadang-kadang bukannya kita intention nak letak apa ni dai macam ni anak orang, tapi dia jadi dengan sendiri dan orang akan takrif, sakit kepala lah. Padahal kita tak abang muka dia kata sakit kepala. Tapi apa ni kita punya apa perbuatan non-verbal kita itu yang mencerminkan benda-benda yang begini. Okey. Ni dua elemen yang penting yang saya bagi tahu tadi itulah. Ekspresi antara ini dengan ini. Dan dia sangat unik ciptaan ni. Kadang kita mungkin boleh heran tak pasal apa Allah cipta ni bagi kita mata. Ni cipta kat kita mulut. Kan lepas tu kita hias pula tu, kalau perempuan dia hias pula bagi lagi cantik mulut buh merah kan, buh ni mata warna-warna kan, buh lentik-lentik tu bagi jadi lagi cantik dia punya hiasan tu. Tapi kenapa Allah cipta hari-hari kita bangun kita tengok cermin dan kita appreciate seronok sebab ada mata, ada hidung yang cantik, ada semua-semua benda ni. Dan ini dikajilah dalam bidang-bidang komunikasi berkaitan dengan elemen mata, mulut dan sebagainya. Okey. Mata ni bahaya juga sebab mata tu dia adalah jendela hati. So ada pepatah kata dari mata turun ke hati. Ada lagu. Lagu apa? Era Fazil. Lagu apa? Prof. Syahidi mesti tahu lagu apa. Dari kerana Al-Azmi dulu ni kan nyanyi lagu. Mata orang boleh mereka lagu Betul pula tu. Dari kerana mata. Cari kat YouTube yang mempunyai kuasa. Ada kuasa mata. Tapi kuasa mata ni pula juga satu benda yang penting dalam gaya kita berkomunikasi. Sebab mata adalah jendela hati. Jendela ni apa? Tingkap. Jadi maknanya mata merupakan cerminan hati. Kalau orang nak kenal ke orang pun bertentang mata jatuh ke hati kan hati dia jatuh cinta kat siapa-siapa ke apa ke kan mata dululah muda-muda dululah lah ni tak relevan katakan topik macam ni. So mata adalah jendela hati. Mata kita ni mata can lie. Mata orang tengok kita pun bertentang mata, tengok mata bohong ke ada ke mata. Orang kata kalau tak keep eye contact maknanya
Mohong. Mohong kan, takut, lari, tak mau bentang mata. Ataupun memang kerana orang tu pemalu. Dia tunduk je lah. Bila cakap dalam mesyuarat pun malu lah. Tunduk cakap, betul tak? Betul kan? Cakap malu nak cakap dalam mesyuarat. Mata pun tak boleh nak ni. Macam ni je. Mata jendela, hati. Jadi kena tanya orang yang pemalu lah. Macam saya korang tak apa ni. Tak pemalu. Jadi mata penting, tuan-tuan perempuan. Jadi tengoklah ke mata orang tu bila kita bercakap. Bukanlah maknanya jegir mata ke dia. Jegir tu lain dah. Jegir tu jadi macam, kalau marah boleh jegir. Itu pun gaya komunikasi dia juga. Bila dia marah, dia jegir. Jegir tu faham lah, anak kita pun faham. Kalau kena jegir tu, maknanya jangan buat lah. Jegir macam ni. Tapi kalau jegir kat staff kita, dia dah besar kan nak jegir. Jegir pun tak faham, buat-buat tak faham ke apa. Kalau proses dijegir, saya buat tak tahu. Lepas tu saya cerita lah, korang jegir. Kalau kena jegir. Power of mata as your communication style. Mata. Okay. Bibir. Macam kita beritahu tadi itulah. Adalah senyuman. They come together. Bibir ni untuk bercakap. Bibir untuk apa? Bibir untuk senyum. So, gaya komunikasi kita macam mana? Jenis senyuman apa yang kita ada? Dalam bidang komunikasi ataupun personality tu, saya tengok senyuman ni pun dikaji. Macam-macam jenis senyuman yang dibubuh kat situ. Jadi senyuman apa yang tuan-tuan dan puan ada? Jadi bolehlah selfie tunjuk kat saya. Kita boleh papar kat sini. Ini senyuman saya. Ada orang senyuman macam Colgate. Ada orang senyuman macam ni. Ada orang senyum sumbing. Ada orang senyum... tuan-tuan dan puan boleh tengok yang mana yang gaya senyuman yang tuan-tuan dan puan selalu buat. Senyum sinis. Kan, senyum sinis kat staff kita. Macam tu. Kasan tak kita buat benda tu? Kita tak ada mood. Kalau dia pelawar apa tak, kita macam senyum macam tu lah. Tapi senyum macam tak senyum. Senyum macam mana? Lepas tu kita senyum, orang tak senyum. Pun measurement juga kepada tidak efektif. Dia tu memang macam tu. Kalau kita senyum kat dia payah nak senyum balik. Senyuman ni penting dalam kita punya agama pun. Senyuman tu dikira sebagai sedekah. Betapa pentingnya nilai senyuman. Kita pun suka, dia senyum kat aku lah. So, senyumlah. Sebagai satu gaya komunikasi. Tapi pada tempatnya lah. Senyum semua benda. Orang cakap benda yang serius pun kita duduk senyum-senyum. Mesti orang kata macam, tak take serius lah dia ni. Senyum semua benda. Staff main mengadu kat kita apa masalah isu dia, kita senyum. Lepas tu kita lagi teruk, kita gelak pula. Jadi kita kena competence dalam menggunakan benda-benda yang sebegini sebagai satu kita punya communication style. So mana style yang tuan-tuan dan puan suka? Macam gelak ke, macam senyum ni ke, macam mana ke? Senyumlah. Sampai beratnya hidup ni, sampai senyum pun kena kempen. Tuan-tuan pun ingat tak iklan yang senyum? Senyum. Kadang-kadang kita berat memikir, jadi kita jadi sukar nak senyum. Itu yang expression verbal and non-verbal tadi tu. Yang non-verbal tu cannot lie. Sebab kita rasa macam beratnya nak senyum hari ni. Sebab mungkin kerana beratnya fikiran. Kita, senyuman kita. Pemakaian kita, penampilan kita, dress code kita. Semua ni pun dikira sebagai satu elemen yang penting. Sebab elemen ni kita pilih. Kita pilih nak pakai baju apa. Kita pilih nak pamerkan image yang macam mana. Kalau orang komunikasi tu, pernah tak tuan-tuan dan perempuan macam tanpa intention pilih pakai tudung warna macam mana. Tiba-tiba ada orang kata, biru your favourite colour betul ke? Sebab I nampak you selalu pakai baju biru. Ataupun tudung biru. Padahal kita bukan ada intention pun nak tunjuk kita punya favourite colour ke apa. Orang tu yang menafsirkan. Cara pemakaian. Package sekali yang ni kita boleh pilih. Kadang-kadang kita buat dengan intention. Hari ni saya nak pamerkan image saya pakai baju kebaya moden lah. Hari ni saya nak pakai ni. Hari ni saya macam ni. Ini dipackagekan sekali lah. Tapi ini western punya style lah. Itu pula termasuklah pilihan-pilihan warna yang kita buat. Tapi tanpa niat komunikasi. Tapi orang akan tafsir. Merah hari ni. Ada tak orang kata macam tu?
Selalu kalau kita pakai baju merah, kawan kita akan kata merah hari ni. Tapi hitam dia tak kata pula lah. Dia tak hitam hari ni. Tak kata. Itu ialah cara pemakaian yang juga sebagai satu elemen dalam kita berkomunikasi. Termasuklah pilihan-pilihan yang lain yang come together dalam bentuk package yang macam ni. Mungkin penampilan mungkin saya selalu buat silap. Mungkin image yang kita nak paparkan ni sesuai dengan profession kita. Kerana profession kita sebagai apa dia, eksekutif ke apa ke, profession sebagai setiausaha ke, profession sebagai apa ke, minum kopi, cara pegang kopi ke apa, profession yang macam ni, macam-macam yang kita boleh tampilkan. Okey. Apapun ianya yang saya bincang dengan tuan-tuan dan perempuan tadi tu, setiap orang dia ada dia punya gaya komunikasi yang tersendiri. Your uniqueness, your own style memang ada. Jadi dia bukan satu benda yang salah. Dia tak salah pun, tak apa je. Itu yang efektif cara saya. Cuma kalau kita nak improve tu, dia adalah benda-benda yang boleh kita kontrol dan benda-benda yang kita tak boleh nak kontrol. Okey. So, ini adalah contoh gaya komunikasi yang diklasifikasikan oleh sarjana dalam bidang komunikasi. Mungkin ada yang ni yang describe lah, memerihalkan tentang gaya komunikasi tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tak ada. Jadi saya pilih beberapa daripada banyak lah. Kalau ikut senarai literature yang dibuat tu dalam bidang komunikasi tu banyak. Sarjana mai dengan bidang tu, sarjana mai kata macam ni, saya kata macam ni. So saya akan share beberapa lah yang saya rasa macam agak penting juga. Tapi kita kena realise lah, sedar-sedar. Yang pertama sekali tu gaya komunikasi dominan. Daripada perkataan ni pun tuan-tuan dan perempuan boleh teka lah. Orang yang dominan ni macam mana? Dia je yang nak cakap. Dominan lah. Dominan. Gaya dominan ialah komunikasi yang ditandai dengan berbicara dengan kuat. Cakap adalah kuat lah. Dominan pula. Tak apa, saya cakap dulu. Saat bicara tu, take over. Turn taking tak ada. Dia potong cakap. Dominan lah. Komunikasi menggunakan gaya yang dominan sendiri dengan orang lain sebagai individu yang memiliki tingkat tinggi kepercayaan diri. Self confidence dia tinggi. Bukan nak kata tak bagus cara ni. Cara ni bagus. Sebab dia punya self confidence dia tinggi. Tapi dalam masa yang sama kok adalah negatif. Kalau dia dominan semua, lain-lain keputusan pun dia kata, kawan-kawan pun kata, hang buat seorang lah keputusan, tanya apa kami. Jadi tak boleh. Dia adalah pro and cons. Jadi tuan-tuan ada tak dominan di situ? Ada masa-masa tertentu kita jadi orang yang dominan. Gaya komunikasi kita jadi dominan. Kerana bila kita nak satu-satu benda tu nak pujuk ni kan, orang kita nak beli dengan harga yang kita nak tu, tawar-menawar tu, kita jadi dominan. Saya nak juga ni, saya nak juga harga dia RM20 saya, dominan lah. Jadi kita tak statik kepada satu style. Tengok konteks dia. Dan kita tak boleh lah all the time kata, dia tu bang, kalau cakap dia dominan, dia nak menang saja. Itu pun kadang-kadang istilah yang kita orang Melayu guna untuk describe ilmu ni kepada konteks hidup kita sehari-hari. So, kalau tanya saya, salah ke dominan? Tak salah. Cuma kadang-kadang kita elok kalau tengok audience kita siapa dia dan masa mana kita nak boleh jadi dominan. Itu satulah gaya komunikasi yang macam ni. Dominant communication style ni. Dia package lah sekali dengan instrumen kot untuk measure. Dominan ke tak dominan. Lepas tu orang yang suka drama ni menarik ya. Dia suka berdrama masa dia nak sampaikan sesuatu tu. Dia bercerita, dia menggabungkan teknik fizikal badan dia dan verbal semasa menyampaikan mesej. So tuan-tuan boleh bayangkan siapa dia lah yang suka berdrama. Kadang-kadang rasa lambat berdrama sangat. Ni nak sampaikan mesej apa dia benar nak kata tu. Berdrama, komunikasi. Dia cerita dulu, padahal mesej tu kita pun tak ada masa nak tunggu, tapi dia kena cerita daripada awal macam mana benda tu boleh sampai kepada yang titik dia nak cerita sekarang ni. Aduh, tak ada masa, tak dan. Tapi tak apa, ini ialah detail, pengesahan cerita, buruh pula lawak-lawak pula bagi kita suspend, hyperbola ke apa, pembesar-pembesar cerita.
So memperkuatkan status communicator dalam grup. Atau kadang-kadang boleh kurang stres juga kalau terlampau-lampau dia duduk bercerita dengan kita pun duduk perhati tengok dia duduk cerita kan. Kita pun jadi nak tergelak juga stres. Tapi kadang-kadang buang masa agak cerita detail sangat. Kita nak habaklah apa benarnya. Dan dia nak cerita je lah kata dia apalah sampai pada yang masa dia cerita kita tu. Itu ialah drama lah. Kadang-kadang menarik untuk kita kalau pandai berdrama. Especially dengan budak-budak kecil kan, boleh berdrama. Cikgu Tadika berdrama, kita dah umur ni ke berdrama ke, boleh lah juga student main berdrama ke kita pun tak ada masa ni, saya ni 10 minit je ni dah dia nak cerita agak berdrama, kita dah tak ada masa, tu direct to the point. Tapi tak apalah, orang macam ni dia perhati bila dia boleh cerita kat kita apa benda yang dia nak sampaikan. So what's on your mind? Ceritalah. Kalau saya pula berdrama tadi dengan tuan-tuan dan puan nak describe gaya komunikasi tu, balik duk fikir. Balik dia ingat lagi The language of the dance has always eluded me punya nak habak. Tu gaya komunikasi macam tu. Ada orang yang assertif, dia sampaikan direct aja apa yang dia nak sampaikan. Bagi tahu dan open positif. Nampaklah orang macam tu ialah confident. Seterusnya gaya komunikasi perdebatan. Ada orang suka berkomunikasi cara macam berdebat, macam asertif tadi itulah termasuk dalam kategori perdebatan ni. Gaya komunikasi lebih kurang gaya komunikasi dominan. Kita menggunakan gaya perdebatan komunikasi sebagai argumentatif. Dia boleh terbuka kepada argumentasi. Kita boleh berdebat. Orang yang menggunakan gaya ini tidak takut untuk menentang orang lain, terutama jika mereka nak buktikan bahawa kedudukan mereka itu pada kedudukan yang betul. So mereka harap apa yang mereka sampaikan tu menjadi bukti kepada apa yang mereka kehendaki. So gaya komunikasi ni kadang-kadang dilakukan bila mereka perlu membela diri untuk sesuatu dan sebagainya. Jadi kita tengok gaya komunikasi perdebatan ni dalam meeting pun ada juga orang yang ada gaya komunikasi yang begini, tapi bukan nak berdebat, nak prove dia punya point dia tu, seolah-olah berdebat. Adakah kita ada gaya komunikasi yang suka macam nak berdebat ni? Mungkin ada pada masa-masa yang tertentu. Dia dominan ke tak dominan dalam diri kita? So terpulang kepada kita untuk memilih. Okay. Ni old communication style lah, yelling at you. Dulu-dulu bos sekarang tak lah. Kita pun tak pernah kena cekah dengan bos kita kan. Kalau kena cekah buka pula pintu. Tak tahulah. Takut anak buah kita kena panggil yang lagi bos ni. Pasal apa you yelling is no more style. Okay. Lagi satu ialah impression leaving communication style. Yang ni tuan-tuan dan puan ada tak? Yang bila lepas berbincang ke ataupun bercakap kan tuan-tuan dan puan ke, akan diingati oleh penerima. Ini dimeasure oleh penerima. Penerima tu akan sentiasa ingat, masa saya cakap dengan dia tu kan, saya rasa puas hatilah dengan cara macam ni. Gaya komunikasi ni agak sulit untuk membedakan diri online kerana sangat bergantung pada kesan penerima tu yang akan persepsikan kita macam mana. Impression leaving. Saya ingat, tapi kita selalu kata macam kita bila kita umur ni kita akan selalu kata, saya ingat lagi ayah saya pesan kat saya macam ni. Saya ingat lagi mak saya dengan air mata terburai hantar saya dekat airport masa tu saya nak pergi mengaji di UKM. Saya ingat lagi. Itu gaya komunikasi yang impression leaving lah. Orang tu melakukan benda tu dan dia meninggalkan kesan kepada kita. Saya ingat lagi cikgu saya masa saya sekolah rendah dulu, dia pesan kat saya. Tuan-tuan ada tak? Saya percaya tiap-tiap orang ada yang orang yang meninggalkan kesan kepada dia melalui dia punya gaya komunikasi dia. Cuba fikirkan balik lah. Tak ada masa nak bagi masa kalau dia satu latihan kita akan suruh buat lah latihan tu sebagai gaya komunikasi impression leaving yang meninggalkan kesan besar dalam diri saya. Kerana mungkin cikgu kita dulu pernah kata kat kita awak ni saya percaya satu hari nanti akan jadi macam ni. That is impression leaving punya communication style. Ataupun kita pernah tinggalkan kesan kepada orang lain? Mungkin lah. Mungkin sudah di belakang kita cerita kan, saya sukalah cakap dengan Datin Min tu, dia cakap lembut lah macam ni lah apa. Tapi kita tak tahulah.
Sebab itu ialah persepsi oleh orang lain. Itu impression living. Kesan mudah diingat. Tapi ada juga kita buat impression living yang orang akan kata, oh dia tu hak yang cakap yang macam ni. Macam tu. Itu pun impression living lah. Dia mengungkap personality kita melalui cara kita cakap. Cik Su tu lah. Cik Su tu yang kalau cakap dia macam ni, orang kok diam tu. Dia tu memang cakap cengeng. Itu impression living juga yang kita boleh observe ataupun dengar daripada mulut orang tu. Dia tu kalau tulis mesej panjang berjela. Kan orang yang tulis mesej yang panjang kat WhatsApp tu kan. Panjang berjela mesej dia. Tak tahu apa dia nak sampai atas. Tu bukan kita memanglah buat, tapi orang yang mempersepsikan tu. And then animated. Animated ni lebih kurang macam dramatic punya communication style. Animasi communicator biasanya mengungkapkan lebih lanjut tentang fikiran dan emosi melalui bahasa tubuh. Bahasa tubuh dia lebih banyak digunakan daripada dia punya lisan. Macam mana tu cakap banyak sangat pergerakan tu tak kontrol kan. Jadi tu sorry. Ni apa tah perdebatan, lepas tu impression living. Ketika berinteraksi dengan mitra komunikasi, orang yang menggunakan gaya ini sangat bergantung pada ekspresi wajah untuk menyampaikan makna. Sangat bergantung pada apa yang dia boleh express menggunakan elemen-elemen yang ada pada wajah dia tu untuk menyampaikan sesuatu. Kejip mata dia dengan ini dia, dengan konyok mulut dia, dengan bayangkan buat mulut hidung. Orang tahu cukup marah nak buat mulut hidung dengan mulut hidung dia buat. Ingat tak? Pernah kena marah macam tu? Pernah lah, sebab kita ni mak kita baca number kita tu. Kan? Jadi itu ialah merupakan satu benda yang ekspresi. Kita mengekspresikan wajah kita untuk menyampaikan sesuatu. Bayangkan duk sembang di pantry tu pun, kalau ada 5 orang sembang, 5 gaya komunikasi yang kita kena boleh observe, tengok. Dan kita kenal orang tu pun bukan melalui dia punya ni, melalui cara dia communicate naknya. Sebut nama kau ni, tahu dah cara dia cakap macam ni. Sebut lah. Selalunya kan dia mainkan package image dan persepsi kita tu. Dan ada orang yang kita suka berurusan dengan dia sebab dia pleasant. Cara komunikasi dia sangat pleasant dan menyenangkan hati kita. So you don't have to animate the movie. You have to do the method lah. Tak payahlah sampai lebih-lebih sangat kalau dalam konteks kartun ni kata. Madai lah untuk orang faham lah apa yang dia nak sampaikan. Okey. Yang ni senang. Yang santai je. Macam kita lah, santai-santai. Sekali habis ya. Come to the end. Santai-santai, relax, sembang. Tapi kalau kita isu tu penting, kita tak boleh pula orang tu buat santai tu. Loh, dia relax je. Saya ni cakap sungguh-sungguh ni. Kata penting ni gaya komunikasi ni. Dia buat santai je. Macam tu lah. Dah gaya komunikasi yang santai. Mana masa dia, kita perlu santai, kita santai lah. Bersahaja naknya. Santai, relax communication ni. Gaya yang tampil tenang. Berinteraksi bukanlah situasi yang stres lah. Jadi jangan nampak cemas kan. Kalau cemas banyak stres sangat pun tak boleh. Jadi sekali-sekala kita kena bersantai lah. Kena pergi pantry, sembang-sembang, topik ringan-ringan sikit, apa semua. Jadi boleh lah, santai. Yelah, santai-santai, sembang, gelak-gelak, cerita sikit-sikit, santai. Pantun-pantun ke apa ke, boleh jugalah. Santai. Jadi nak wujudkan situasi yang tak formal. And prihatin, attentive. Kena ada juga attentive ni. Attentive ni ialah pendengar yang baik. Memberikan perhatian lah. Kita tunjukkan kita punya empathy dekat apa yang orang tu nak cerita. Oh ya ke? Oh macam tu ke? Oh macam ni ke? Dia bercerita. Kalau dia berdrama sangat pun jenuh. Kita duduk dengar. Ya. Bagi tunjukkan empathy. Siapa yang selalunya perlukan empathy ni? Orang yang macam mana? Yang ada masalah, untuk dia faham apa masalah dia yang sedang hadapi tu. Dia sangat perlukan ear lah, landing di ear, yang dengar dengan empathy.
Ada orang dengar tak dengar. Ni mendengar dengan memberikan perhatian. Attentif. Attentif ni bagus juga. You kalau ada masalah apa, you cerita kat tu. Dia boleh dengar dengan baik. Orang pun suka juga kepada orang yang mau mendengar ni. Lending media US ni ya. Bahasa badan seperti kontak mata, mengangguk. Membuatkan mitra komunikasi tahu bahawa komunikator tu memberikan perhatian. Jadi kita kena tunjuklah, tunjuk melalui kita punya kontak mata dan tunjuk melalui kita punya pergerakan badan dan sebagainya bahawa kita sedang mendengar. Ada orang boleh menjadi pendengar yang baik tapi tak semua orang boleh pun. Takkan semua orang boleh menjadi pendengar yang baik. And then open communication style ni yang terbuka. Cerita macam dominan tadilah, tak takut untuk mengungkapkan dia punya buah fikiran. Katalah kata sifat digunakan untuk menggambarkan jenis komunikasi yang banyak bicara, mudah didekati dan boleh kita bercakap dengan dia dan bertukar fikiran dan sebagainya. Selalunya dia boleh jadi positif dan boleh jadi atribut yang negatif. So terpulanglah kepada kita untuk sejauh mana kita boleh mengamalkan gaya komunikasi yang terbuka ini. Kadang-kadang di pejabat pun kita taklah terbuka sangat cerita semua benda kan. Tapi ada juga orang yang akan sangat open untuk bercerita. So kita kena fikirlah baik dan buruknya. Lepas tu gaya komunikasi friendly. Semua orang suka gaya komunikasi yang friendly. So apa ciri-ciri gaya komunikasi yang friendly ni? Hai, apa khabar? Okey ke? You sihat ke? Susah nak buat lah. Susahlah kita pun main-main meja kita pun serabut dah atas meja tu. Kerja banyak dia ni. Hari ni macam mana orang nak tanya apa khabar? Tak ada nak dengar apa khabar orang lain lagi. Khabar kita pun tak apa nak. Tapi kalau bos macam tu kita suka jugalah. Bos tanya juga, you okay ke pagi ni? Caring. Caring. Dan sebagainya. So gaya komunikasi yang ramah lah. Dan selalunya gaya komunikasi ni dia memang ada efek yang positif kepada orang lain. Dia mewujudkan aura yang positif kepada staff kita tu. Dia menggunakan verbal dan bukan verbal dia lah untuk memaparkan gaya komunikasi yang friendly ni. So dalam konteks berurusan dengan student kan, sejauh mana tuan-tuan dan puan menggunakan gaya-gaya komunikasi ini? My library kan, student my library kan, panas-panas kena jalan daripada jauh kan, nak cari buku tak jumpa ke, buku nak booking ke apa ke, dia mengharapkan empathy lah, friendly lah, jangan dominan lah. Jadi dia boleh jadi satu macam apa ni, macam apa benda tu, satu up satu down kan, bila hak ni tinggi hak ni kena rendah, bila dominan dia sekali dengan friendly, dia jadi satu package yang mungkin orang suka berurusan dengan kita. Pada tempat-tempat tertentu mungkin ada gaya komunikasi tertentu yang kita kena terapkan lah. So ini macam saya beritahu tadi itulah, ini adalah antara beberapa yang saya pilih untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Dia ada banyak lagi lah communication style. Cuma kita tak boleh lah tulis kat kita, saya ni gaya komunikasi saya dominan. Tak boleh, dia tak ada benda yang macam tu. Walaupun orang dicuba untuk create instrument untuk identify gaya komunikasi kita, tapi kita pun tak tahu sejauh mana betul tak orang tu betul-betul mengamalkan gaya komunikasi yang berkenaan. Sebab kadang dia relatif. Ada orang kata dia tu cakap cengeng dia tu, bila dengan saya tak pun saya cakap okay je, baik je. Itu dia jadi dah different punya conclusion. Okey, tu habis tentang gaya komunikasi. Yang gaya komunikasi yang saya share dengan tuan-tuan dan perempuan tadi tu ialah kebanyakannya ciptaan barat. Dan kita orang masyarakat Malaysia ni, kita tak boleh nafi yang kita punya gaya komunikasi ataupun elemen-elemen komunikasi ataupun peraturan-peraturan kita sendiri. Yang kita born with ataupun yang kita disosialisasikan dengannya. Sebab sejak kita kecil tu, ibu bapa kita sebagai orang yang pertama yang mendisiplinkan kita, dia dah ajak kita dah macam mana cara kita nak berkomunikasi. So sebelum masuk UKM pada umur 19 tahun tu, sebenarnya pada umur setahun 2 tahun tu, mak pak saya dah ajar saya peraturan-peraturan ni. Macam tu samalah juga dengan tuan-tuan dan perempuan. So kita dah ada dah. Orang tua kita ajak kita berbudi bahasa. Betul tak dalam gaya komunikasi kita? Kena ada budi dan
Bahasa. So budi bahasa tu apa dia maksudnya? Lima verbal dalam situ bahasa. Saya rasa Dr. Ramlah banyak duk kaji bahasa. Budi. Tak budi bahasa cakap elok-elok lah kot, no? Ilmu lisan kita tu elok-elok lah pemilihan perkataan kita kan. Ya sebab orang Malaysia kita melalui kita punya budi bahasa lah. Oh, budak tu berbudi bahasanya, bahasa lembutnya. Itu peribahasa kata orang memberi kita merasa kan. Budi bahasa ya, dikaitkan dengan budi bahasa. Lepas tu kena ada kesopanan. Dalam mungkin yang di western tu mungkin dia kurang tekankan benda ni, tapi kita tekankan sopan kan. Kena bersopan. Sopan tu maksudnya apa? Dia tu sopannya, dia cakap pun pakcik, makcik, ni panggilan. Okey, peramah. Salah satu daripada bahasa budaya kita juga ada. Mengambil kira juga style yang, dia tu peramah lah. Peramah ni macam mana? Adakah peramah tu cakap banyak? Orang yang disenangi orang yang peramah. Orang tanya dia jawab. Kan? Orang tak tanya dia pun jawab juga. Cerita juga. Kalau itu peramah tak tahu. Dalam komunikasi kita mengambil kira juga ciri-ciri keagamaan. Jangan bohong. Jangan apa. Jangan ni. Itu ialah keagamaan yang kita terapkan dalam nilai-nilai ketika kita berkomunikasi. Sebagai satu elemen dalam gaya komunikasi kita. Budi pekerti. Berhemah. Beretika. Cakap biar berhemah. Cakap elok-elok. Bahasa senang dia ialah cakap elok-elok. Tu. Banyak berbincang. Satu benda tu ada mesyuarah, konsep syura dan sebagainya. Ini. Itu ada istiadat. Kan kita cakap macam adalah adab, adalah adat. Kena ada adab dalam berkomunikasi. Yang takut nilai-nilai yang mungkin dah takut makin pupus. Panggilan tanda hormat. Cara panggil orang. Kok, abang, makcik, pakcik, bro, sis. Panggil kat Prof Halim, bro. Dia tak apa. Mau dia komunikasi degil kat saya. Tu apa dia bro ni? Model. sis. Tengoklah dengan siapa kita berkomunikasi. Lepas tu komunikasi kiasan. Ini seni lah. Dan menyampaikan sesuatu yang terli. Kan? Amboi. Macam tu. Kiasan yang kita kena faham. Orang Melayu ni dia banyak lah benda-benda yang kita kena faham. Adab, menjaga maruah masa kita berkomunikasi. Elemen-elemen ni saya rasa kurang dibincangkan juga dalam konteks western punya sekolah. Dan dia tu unik dalam budaya kita sendiri sebagai satu garis panduan ketika kita berkomunikasi. So kita mungkin boleh buat kita punya sendirilah. Communication style Malay. Macam saya buat dengan Dr. Hassan. Dr. Hassan tak ada sini. Kami buat Malaysian Malay Communication Style. Ini antara ciri-ciri yang kita sangat penting dalam mempengaruhi persepsi orang terhadap gaya komunikasi kita. Dan dia menjadi satu gaya komunikasi lah. Masyarakat Malaysia misalnya, kita have our own uniqueness ketika kita berkomunikasi. So, kita dah hampir nak penghujung. Apa dia implikasi gaya komunikasi anda tu? Barulah nak mai kepada conclusionnya. So, banyaklah implikasi dia. Orang senang sembang kita, orang suka nak bersahabat dengan kita. Kalau kita tengok from head to toe ni dia ada kesan. Kalau dalam interview misalnya, eye contact penting, belakang syarikat, tapi benda-benda macam ni penting eye contact, masa kita ni senyum tak senyum, pergerakan badan kita, cara kita bercakap, salam macam mana ni. Mak Saleh punya lah cara kita greetings. Apa ni kita yang benda-benda tak relevan yang kita buat dan sebagainya. Semua benda ni kita kena tahulah satu first impression kita. Yang mai daripada penampilan dan juga cara percakapan. Lepas tu selain daripada tu gaya komunikasi kita ni mempengaruhi juga persepsi terhadap image dan peribadi kita. So kita ini penting lah. Sebab orang akan menilai melalui image lah. Tu berapa kali saya dah ulang ni. Lepas tu orang rasa seronok tak seronok bercakap. Bila berkomunikasi pun melalui kita punya gaya komunikasi. Senang tak senang. Dia mau repeat tak repeat cakap kita lagi.
kan, ataupun reject, tak mau lah. Kalau refer kat doktor tu saya tak mau lah, saya memang nak ambil cikgu di supervisor, tak mau lah, payah nak jumpa, dah jumpa cengeng elok lah. Lepas tu tengok mood pula, moody pula lah, tu impression orang terhadap kita lah. Emosi kita, productivity pun ada. Pandai tak kita memberikan arahan dekat staff kita supaya staff kita menjadi lebih produktif dan sebagainya. Kalau kita nak senaraikan tu, banyak implikasi daripada gaya komunikasi yang kita pilih untuk kita guna setiap hari. Okey. Last sekali macam yang saya janjikan tadi tu, ini adalah cabaran lah dalam dunia komunikasi bila kita communicate berperantara ni. Kita tak direct, kita communicate berperantara. Dulu pun kita communicate banyak berperantara, surat dan sebagainya. Yang tu surat tu dia senang sebab dia ada dah ciri-ciri dia dan sebagainya. Tapi bila kita start guna email, yang kalau tak ada garis panduan betul, lepas tu main pula media-media sosial yang lain. Jadi ada certain values tu yang dia mungkin kukuh ataupun dia mungkin hilang. Kalau orang yang tak ada basic-basic tu, dia macam itulah, media sosial dia tu efektif ataupun tak efektif. Tapi apapun cara dia menggunakan media sosial, bahasa yang digunakan, pemilihan perkataan dan sebagainya tu masih lagi mengabarkan dia kepribadian seseorang itu. Sebab media sosial ni dicipta untuk, salah satu daripada dia punya elemen tu ialah menukar komunikasi interpersonal ataupun dia menyerupai komunikasi interpersonal yang kita cakap sehari-hari. Sebab tu dia ada emoji, emoticon apa semua tu, melengkapi kepada komunikasi lisan. Macam mana lisan kita dilengkapi dengan yang bukan lisan. Package kita sebenarnya jadi kan saya beritahu tadi tu, kata kita ada lisan dan bukan lisan. So bila dalam WhatsApp kita start perasan, mula-mula dia boleh SMS yang ada perkataan saja kan. Lepas tu kita boleh buat senyum, guna 2 titik tu buatlah mulut, buat apa, senyum. Sekarang bila main WhatsApp semakin banyak dicipta emoji, emoticon dan sebagainya. Dan ada juga orang cuba mengoriginalkan, buat macam dalam bentuk etnik. Macam orang Indonesia dia buatlah etnik yang senyum tu kan, dia buat pakai apa, atau kita boleh buatlah pakai songkok ke apa ke. Tapi itu dipackagekan untuk melengkapkan. Kalau kita marah, saya marah, tak cukup tulis saya marah, kita bubuh pula merah-merah tu marah. Lepas tu tak cukup lagi, kita bol lagi marah. Itu kita tak pergi jakah dia, tapi kita marah dalam bentuk WhatsApp. Kesan dia sama ke tak sama? Tak sama. Alah, marah kat dalam WhatsApp je, tapi dia marah tu. Kan ada juga lah dah hati kita rasa. Kalau tulis semua huruf besar ni mana marah lah dalam WhatsApp tu. Ataupun tulis pakai singkatan-singkatan ke. Kan takkan nak tulis pantun-pantun pula, payah kan. Elemen dia tu memungkinkan mesej dia tu short kan. Short. Lepas tu copy paste, lepas tu macam-macam. Jadi ini adalah cabaran lah. Cabaran kepada cara kita berkomunikasi. Sebab dia tu orang akan tetap measure you punya style di sini dengan you punya style yang in actual. Banyaklah kadang-kadang miscommunication kan, communication breakdown kerana kita menggunakan media sosial. So kita taklah pantun-pantun apa media sosial kan, nak tulis payah, copy and paste tak apa lah, tapi kalau nak record sendiri nak tulis ni tak payah kita kata. Jadi kita adalah benda-benda yang mungkin kita akan lost. Tapi apapun kita mestilah cuba mempertahankan kita punya nilai-nilai. Sebelum tulis mesej tu, Assalamualaikum, apa khabar? Ni nak beritahu ni. Macam tu lah kot. Tapi kita kadang-kadang tu direct aje lah sebab dia waste. Nak encode lagi, nak type lagi. Apa banyak lah kerja-kerja yang kita kena buat. So, ini satu tajuk yang ambil masa juga, 1.5 jam jugalah. Mungkin lebih kita nak bincang tentang apa implikasi media sosial ni terhadap kita punya gaya komunikasi ya. Bunga-bunga kat mesej kita kan, tulis apa ke, nak eja penuh ke, nak eja tak penuh ke apa. Itulah saya rasa topik lain lah dan santun lain pula lah kita jumpa untuk membincangkan tentang tajuk ini. So saya rasa ni saya dah sampai ke penamatnya. Saya pun dah ambil masa yang tuan-tuan dan puan yang agak lama. So sebelum saya akhiri saya punya perkongsian ni, sekali lagi saya nak rakamkan penghargaan dan terima kasihlah kepada pihak Majlis Profesor yang menyenaraikan saya sebagai salah seorang daripada
yang berkongsi idea bidang saya pada hari ini, pada pihak PSB, pada Cik Jasni yang melengkapkan saya punya PowerPoint ni, dan sebagainya, kepada kawan-kawan saya yang bagi support, kepada tuan-tuan dan puan hadirin sekalian yang saya harap ilmu yang saya kongsi hari ini secara interpersonal maupun di Facebook ke live ke akan dapat manfaat lah, dan adalah juga kegunaannya kepada dalam konteks kehidupan tuan-tuan dan puan sehari-hari. So kita tak ada Q&A kan.